Alhamdulillah, setelah sebulan berjumpa lagi. Dan saya lambat tadi sebab agak jam daripada Masjid Negeri Shah Alam. Kami pakai Waze hari ini ditunjuk tempat lain, tak seperti biasa. Saya beritahu dengan kawan yang memandu tu, khair insya-Allah, sebab ini 85 km saja, tapi dibawanya apa entah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kehilangan guru rohanina, iaitu Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, yang mengajar tafsir ramai, yang mengajar hadis ramai, yang mengajar fiqh tidak terhitung banyaknya, tapi yang mengajar tasawuf dan yang sampai ke hati, itu boleh dikira dengan jari. Sebab itu ini yang mahal. Sebab yang nanti kita bawa berjumpa Allah itu tasawuf itu. Sebab kalau belajar fiqh belum tentu lepas daripada riak. Kalau belajar hadis belum tentu lepas daripada sombong. Tapi belajar tasawuf itulah dia. Dulu saya pernah pesan kat sini, 3 ilmu ni jangan tak dipelajari. Ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa peranannya pada akidah? Memantapkan akidah. Kita tahu Allah Maha melihat dengan sifat melihat basar, tapi kenapa buat maksiat lagi? Tak mantap dah tu. Kita tahu Allah Maha mengetahui, tapi kenapa kita kalau buat amalan secretly kita rasa lemah semangat, tapi openly ramai yang kredit, walhal Allah Maha mengetahui secretly dengan openly. Tak mantap lagi sebab tasawuf tadi tu. Jadi akidah dimantapkan oleh tasawuf, satu. Yang kedua, fiqh, yang tuan-tuan solat, zakat, puasa, haji itu bagus, tapi mesti dipagari. Kalau tidak, habis gitu je. Contoh, maaf, kita buat batas ataupun kebun untuk sayur-sayuran, menunggu 2-3 bulan dah cantik dah. Bila nak ambil hasil, tempat kebun kita tu pula ada tengah hutan, tiba-tiba keluar yang itu tu, yang kaki pendek tu, ataupun kaki tak panjang lah, senang. Yang kaki tak panjang tu habis ranap semua sekali. Sebab tidak dipagari. Yang memagar ilmu tasawuf, ilmu fiqh adalah tasawuf. Tu ya. Tasawuf yang ringan-ringan tu yang kita belajar sekarang ni. Adab ni ringan sangat. Kalau lepas khatam kitab tu, kitab ni baru naik kitab penawar bagi hati. Baru naik tinggi lagi. Jangan terus melompat. Kitab Al-Hikam contohnya. Bukan salah kitab itu, tapi takut kita tak terbawa, sebab kita tak ada basic. Gitu. Baik, saya bawa kitab baru hari ini, maksudnya baru untuk saya ya. Tajuk kita apa tajuk? Betul, yang itu sama je, tapi yang ini yang terbaru daripada guru kami. Saya lupa sebenarnya, sepatutnya ada seorang ustaz tu akan datang untuk bawa kitab ni. Saya lupa. Bulan depan pula lah. Mudah-mudahan jangan lupa pula. Kak Ajah lah kena ingatkan. Ada tak Kak Ajah di Malaysia bulan depan ni? Takut beliau pergi ke banyak negara. Amin. Adab yang ke berapa dulu? Adab yang ke 37. Baik, semua mungkin berbeza muka surat. 37. Okey. 37 tu kita melompat-lompat tak? Tak. Memang floss. Memang daripada mula kita. Okey. Kitab baru ni saya belum familiar lagi. Kalau kita
adab ketika berdoa kan 367. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tajuk ni saya pilih-pilih ke saya memang daripada mula? Ada yang pilih-pilih. Ini pilih-pilih lah ni. Ya. Melompat-lompat kan. Tu hairan berapa kali jumpa dah sampai kat 367 tu, hebat. Tapi tak apa, kita khatamkan dulu berdoa ni supaya jangan tergantung. Poin yang ke berapa Kak Azhar? Baru nombor 4. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita patah balik 367. Yang saya ni 367. Yang penting adab ketika berdoa, adab ke-37. Saya baca saja yang sebelumnya tu, saya tak syarah. Yang selepas tu baru saya syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkatalah pengarang kitab ini, hafizahullah. Apa yang kita faham? Dia beza kalau saya sebut rahimahullah. Sudah kuasai yang itu belum? Kalau kita sebut rahimahullah, pengarang kitab ni sudah wafat. Kita sebut tadi apa? Hafizahullah. Maksudnya masih? Saya nak bagi tahu juga sebab saya pun ada buku juga. Jadi siapa yang baca buku saya, qala al-musannifu, berkatalah pengarang, janganlah sebut rahimahullah. Tak mahu saya datang sini lagi. Dah pengarang masih hidup, kalau baca buku saya, bacalah hafizahullah. Kecuali dah meninggal baru rahimahullah. Di antara adab-adab ketika berdoa, maksud banyak sangat adab ni, tapi di antara ni ditulis beberapa sahaja, tidaklah semuanya. Kalau tak jadi tebal buku ni. Pertama, saya ulang sedikit supaya ada kesinambungan. Mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiak gini. Gini. Kalau tidak pun paling kurang begini, walaupun tak nampak ketiak tu. Ni. Kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama yarfa'u yadayhi khudwa mankibai. Nabi angkat tangan ni sejajar dengan bahu gini. Ni paling tanda tawaduk. Tambah lagi ni dirapatkan. Ni kalau begini tu tandanya serius. Tapi kalau sesuai keadaan, contohnya istisqa, minta hujan, boleh lah gini. Ataupun gerhana matahari boleh. Tapi kalau kunut janganlah buat begini. Bas keadaan ini ya. Di antara sudah mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa. Cap kat sini. Dah setengahnya balas lagi gini. Sebab kita nak keberkatan tangan tadi tu kena kat muka. Kan tangan tadi pegang mushaf, pegang buku, pegang tasbih, salam dengan orang salih, mak ayah. Ini kan barakah ni. Biar barakah tu dikongsi oleh muka macam ni. Dan muka kan melihat orang salih, melihat kiblat, melihat mushaf. Itu semua barakah tu. Ada 4 perkara jangan lupa. Lihat jadi ibadah. Lihat saja. First, muka mak. 2, mushaf Al-Quran. 3, lihat Kaabah. Yang keempat, lihat atas daripada laut, langit. Lihat langit. Kenapa? Semuanya reflect kepada Allah. Sebab kita lihat muka wajah mak, kita akan lihat kita datang daripada mak kan. Quran, kita ingat Nabi, dan dalam kitab ni ada petunjuk datang daripada siapa petunjuk tu? Allah kan, semua daripada Allah. Lihat langit, Allah. Lihat Kaabah, Allah juga. Solat kan kesatuan dari segi kiblat. Memulai dan mengakhiri doa dengan lantunan pujian untuk Allah serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya pesan dahulu 5 perkara dalam doa jangan tinggalkan. Cuba tengok nota masing-masing. Jangan tengok nota orang, nota kita. 1, pujian. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ketiga, istighfar dulu. Jangan minta terus, istighfar.
Apa dia istighfar yang tuan-tuan puan-puan biasa baca tu? Allahumma ghafirli dhunubi jangan baca wali walidayya, jangan. Waliwa tu kena panjang. Wali walidayya, jangan baca wali walidayya, jangan. Nah, warham huma kama rabbaya ni. Apa di belakang tu? Saghira. Kalau baca dua, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warham huma kama rabba ya nakni na sighara. Kalau yang sighah jamak, Allahumma ighfir lana dhunubana wali tak dua, itu dua. Wali ramai. Wali dina warham hum kama rabbauna sighara. Nampak juga kesan PKP 2 tahun. Dulu saya pernah bagi kertas kat sini, rasanya kalau seorang Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dua, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Sama keajah, yang beza di tadi tu. Kalau ramai, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna sighara. Saya nasihatkan, kalau kita tak mahir untuk mengubah dhamir itu, pakai satu pun tak apa, pakai satu je. Dan saya nasihatkan, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Pakai itu je lah, tak payah tukar pakai ini, pakai sama juga dengan qunut, pakai satu je cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya nak dengar yang belakang tadi tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu hafal tu je lah, dia beza. Dia ada salam, ada salim, belum lagi masuk wabarik wasallim. Lagi panjang. Better jangan tukar. Kecuali dekat sini dah mahir huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, yang tasrif bahasa Arab 14 tu. Nah, cuba standard sajalah, senang. Cuba yang standardnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jangan sebut wasallim, wasallam. Boleh kita sebut wasallim, tapi depan tu kena betul. Dia tak jadi wasallallah dah, dia akan jadi wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Dia mesti rik wasal lim. 12 kali saya ulang doa tu rasanya sini. Rasanya. Siapa ada simpan lagi yang tu? Ada simpan lagi tak? Ada Kak Ajah? Kak Ajah ada. Tolong minta dengan Kak Ajah di tengah tu, nanti fotoset pada yang lain pula. Tapi kalau tak mahir, satu je. Yang itu Kak Ajah, betul. Itu saya nampak. Bukan. Itu yang Kak Ajah buat tu. Cuba angkat sekejap Kak Ajah. Sebab benda ni walaupun kecil, itulah dia. Betul. Walaupun kecil tapi sangat signifikan, dan orang tahu kita belajar tak itu. Jadi setakat ni begini, hafal satu saja. Wa sallallahu, yang itu. Betul. Boleh minta nanti dengan Kak Ajah tu. Dengan PDF pun saya pernah bagi itu. Tapi mungkin 2 tahun PKP dia ada kesan.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukuplah tu ya. Yang keempat, kita masuk hari ini yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Bersuci maksud di sini, tulis kat situ nota, berwuduk. Suci, bila suci itu daripada najis, kalau bersih daripada kotoran. Cuma kalau daripada najis, najis tu kan ada dua. Satu najis hadat. Hadat kan ada dua. Satu hadat besar, satu hadat kecil. Apa yang membezakan hadat besar dengan hadat kecil? Ya, itu contohnya Kak Ajah. Apa yang membezakannya? Saya jawab ya. Kerana satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Buat nota tu dulu. Ini pun rasanya dah 17 kali. Kalau boleh ilmu tu biar dekat di dada. Kat mana kita pergi, dia bersama dengan kita. Baik, tolong diingat ni sampai bila-bila. Kenapa hadas tu ada dua? Satu hadas besar, hadas kecil. Jawapannya sebab dua je. Satu, kerana tanggungjawabnya besar atau kecil tu yang jadi hadas besar, hadas kecil tu. Yang kedua, tanggungjawab ya, pantang larangnya besar atau kecil. Contoh begini. Contoh tadi Kak Ajah dah bagi dah. Hadas kecil tu apa? 3 serangkai itulah. Apa tu? Kencing, berak dan buang angin. Kalau tak nak kentut pun tak apa, buang angin. Dia sama je tu. Baik. Itu maksudnya hadas kecil. Jangan pula nanti hadas kecil, air kecil. Hadas besar, air besar. Tak. Walaupun besar itu tetap dia hadas kecil. Kalau hadas besar, yang lebih besar lah. Apa? Haid lagi, nifas yang perempuan. Lagi wiladah. Lagi nifas. 3 tadi kan? Haid, nifas, wiladah. 3 tu. Baik, tanggungjawabnya kecil. Sebab kalau orang itu buang angin, tanggungjawabnya kecil je. Apa dia? Berwuduk tu je. Habis wuduk, boleh terus solat, bersuci maksudnya tu. Tapi maaf, kalau orang yang haid, apakah dengan mengambil wuduk terus boleh solat? Tak. Dia mesti apa? Mandi apa? Wajib. Mandi wajib. Maksudnya wajib dia mandi. Bila sebut mandi wajib ni, dia mesti bersungguh. Apa bersungguh? Sebab rukun dia tu penting. Satu, niat. Yang kedua, air. Bukan simple gitu je, maaf ya. Seluruh badan. Termasuk, maaf, lipatan-lipatan perut bagi orang yang tahu dirinya. Termasuk. Maaf saya cerita benda ni agak ni sikit, tapi kalau tak cerita bila nak tahu kan. Guru saya pesan kalau mandi hadas besar, maaf, duduk dulu. Kenapa bila kita duduk, maaf ya? Gitu. Yang di bawah tu. Kalau kita berdiri, maaf, dia tak terbuka. Bila tak terbuka, air tak boleh masuk kawasan area itu. Kalau mandi tu tak lengkap, apa jadi pada solat? Tak sah. Idan tafashautu fantafal masyrutu. Jadi bila nak mandi tu, duduk dulu supaya air masuk kat situ. Kecuali orang yang dah expert, dah cucu 6, takkan tak expert lagi. Kena expert lah benda ni. Walaupun mungkin rasa macam segan pun ada kita nak cerita benda ni. Tapi kalau kita tak cerita jelas sampai bila kita nak berada dalam kejahilan, ya, kita takut nanti mandi, lepas tu kita buat amal ibadat, ya Allah, rupanya tak sah mandi tu. Semua ibadah lain tak sah. Ingat dia, pesan anak-anak lah yang perempuan tu. Sebab itu bang Haji wajib kita belajar darah haid nifas, wajib belajar mandi hadas lah maksudnya. Walaupun kita tak keluar darah-darah itu, tapi wajib.
Katalah abang ngaji tak mampu nak mengajar, wajib hantar anak isteri perempuan pergi belajar. Tak mampu juga, wajib datangkan ustaz-ustazah yang mahir bab haid nifas ni ke rumah. Selagi tak buat benda ini, kewajipan tu akan tertanggung sampai bila-bila. Ni datang, ni alhamdulillah, ni tambah lagi sekarang dah ada kamera macam ni alhamdulillah lagi lah. Cuma mau tak mau mengaji kan. Itu satu. Yang kedua, pantang larang, besar atau kecil. Contoh orang yang tak berwuduk disebabkan kencing, pantang larangnya tak besar mana. Contoh, boleh tak dia baca Quran? Boleh. Tapi boleh tak sentuh Quran? Tak boleh. Boleh tak dia duduk dalam masjid yang tak berwuduk tadi tu? Boleh. Banding dengan yang haid, nifas dan wiladah, mereka tak boleh sentuh Al-Quran. Even pendapat paling kuat, baca Quran pun tak boleh, unless ada satu qaul dalam mazhab Asy-Syafi'i, memang tak boleh dah. Let's say anak perempuan kita tu di mahtafiz, dia kena tasmik dengan gurunya hari itu, hari lain tak boleh dah sebab gurunya sibuk dan sebagainya. Boleh ketika itu dia baca Quran, tapi niat jangan baca. Niat tak boleh tilawah, tak boleh qiraah, tapi niatnya zikrullah. Niat zikrullah macam ni untuk mudah. Contoh kan kita mengamal ratib al-haddad, dalam tu kan ada rangkaian-rangkaian Al-Quran dalam tu. Kita sekarang tengah, maaf ya, haid. Boleh tak kita baca? Boleh. Dengan niat apa? Ya Allah, every day saya baca ratib al-haddad. Tapi ratib al-haddad jangan baca siang, kena baca malam. Ini pesan daripada Imam Al-Haddad sendiri. Kenapa tu? Wallahu alam. Adalah sebabnya tu. Jangan baca siang baca malam. Malam tu, malam apa dia malam? Maghrib sampai ke subuh, anytime bolehlah baca tu. Boleh. Maksudnya, ya Allah, saya selalu baca ratib al-haddad. Hari ni saya pula datang bulannya, niat begitu, dibolehkan. Tapi kita ikut satu qaul, satu pendapat yang mengatakan boleh. Ini namanya ilmu. Jadi nanti bila berlaku pada kita, Ustaz Mahathir dah sebut benda ni, ataupun Ustaz Azian dah sebut benda ni, kita buat. Sudah dalam keadaan suci tadi, dan menghadap ke arah kiblat. Kat mana kiblat? Kat mana-mana di rumah kita. Sebab itu, kalau orang yang fiqah, orang yang jaga agamanya, meludah pun tak mau dia ke arah kiblat. Kalau meludah, dia akan cari mana yang bukan kiblat. Sampai tahap tu. Dulu ada kisah, kalau tak silap saya, berlaku pada seorang syekh yang mengarang kitab Al-Hikam, iaitu Al-Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari, seorang ulama Mesir, sufi, malah wali Allah besar. Alhamdulillah saya dah ziarah kubur beliau. Ini ada apa ni? Tidak membahayakan yang bunyi-bunyi ini? Tidak. Kalau tidak, kita teruskan. Ini dekat luar ni, kenapa bunyi kat atas ya? Biarkan mereka ya. Lalu dia dengar ada orang bagi tahu, ada seorang syekh hadis yang alim hadis. Orang yang berilmu ni, dia tak kenyang dengan ilmu yang dia ada. Dia pun memacu kudanya pergi ke tempat yang dikatakan ada ulama hadis tadi ni. Sampai dia, Masya Allah, setelah beberapa ketika, dan dia lihat syekh ini memang apparently di luarnya tu macam ulama hadis, berserban besar semua sekali, jubah, malah pakai khirqah lagi. Khirqah ni, jubah macam saya ni, di luar tu ada lagi baju macam jubah, tu nama khirqah. Jarang orang pakai kecuali orang yang berilmu. Dan jubah mereka tidak macam ni. Ini namanya qum, ni jubah Rom. Kalau jubah Arab, dia besar kat sini ni, boleh masuk anak-anak masuk kat sini. Begitulah. Tapi apa yang berlaku? Ini dilihatnya syekh tadi memang Masya Allah janggut, perwatakan seorang alim besar. Eventually dia meludah, tapi ke arah kiblat. Imam Ibn Atta'ilah Sakandari yang niat nak belajar tadi terus balik dia. Sebab orang yang fiqah, dia tak akan meludah ke arah
kiblat. Tengok sampai tahap tu. Sebab tu kalau nak mencari guru, jangan sebarang. Jangan tengok dia petah berbicara, janggutnya panjang, serbanya tebal dan jubahnya besar. Itu tak semestinya. Kena istikharah dulu. Barulah Allah akan tunjuk. Sebab kita nak guru akhirat, guru yang bawa kita pada akhirat. Kalau setakat dunia ni ramai orang yang ada ilmu agama, tapi apakah bawa agama dalam kehidupan? Gitu nah. Macam mana cara istikharah, tuan-tuan puan-puan? Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah 2 bulan istikharah, ya Allah tunjukkan saya guru. Akhirnya Allah anugerahkan beliau seorang guru, namanya Hammad ibn Sulaiman. Imam Hammad ibn Sulaiman 20 tahun beliau mengaji dengan beliau. Imam Hanafi mengaji 20 tahun. Dan Imam Abu Hanifah, beliau sangat kuat ilmu logik beliau. Beliau sempat pergi ke Madinah ziarah Imam Malik. Lepas bercakap dan bersilaturahim, Imam Abu Hanifah pun berjalan. Ketika itu ada murid-murid ataupun muhibbin, orang yang sayang kepada Imam Malik. Imam Malik tanya, "Ata'rifuna man dhaka?" Kamu tahu tak orang yang berjalan tu? Kata muhibbin dan orang yang sekelilingnya jujur, wallahu alam tuan Syekh, tak tahu kami. Kata Imam Malik, orang tadi tu merujuk pada Imam Abu Hanifah. Kalau dia katakan jagung yang kamu pegang di tanganmu itu adalah emas, pasti kamu akan percaya. Faham ni? Ini bukan sihir-sihir, ni bukan minda di bawah sedar, ni bukan. Kalaulah dia berhujah dan mengatakan jagung yang kamu pegang itu adalah emas, surely you will believe it, you will trust, kamu akan percaya. Nak menunjukkan kekuatan hujahnya tadi tu. Allah anugerah beliau, antaranya kerana beliau bersungguh cari guru. Yang kedua, sebab beliau jaga adab dengan gurunya. Imam Abu Hanifah ni kalau duduk di rumah kan, dia takkan berlunjuk kaki sampai kepada tala pada rumah tok gurunya, walaupun jauhnya lebih kurang 7 km rumah sendiri. Nak tunjuknya apa ni? Adab. Jadi ilmu tu jadi pekat. Macam orange kan, dia kan pati tu, pati dengan air orange kan beza. Kalau ni pati ni, Masya Allah, seluruh kita ni boleh minum air. Keajah seorang 3 gelas. Kalau ni pati kan. Tapi kalau ni air, seorang je lah. Saya seorang je perhabis ni. Beza tak pati dengan airnya tu? Nak jadi pati, dia kena jaga adab tadi tu. Itulah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Berdoa nombor 5, berdoa dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk menangis. Kita doa dan kita merendah diri, meaning to say jangan sombong. Kalau kita minta tu, kita anggap, ya Allah, layak ke saya minta ni? Sebab tak layak, rasa macam baru tadi buat dosa. Mulut ni astaghfirullah, mulut ni astaghfirullah, tapi hati macam mana nak ambil tapuh itu? Sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, sebab beliau anak yang keempat. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah. Jadi Rabi' ataupun Rabi'ah itu orang yang keempat lahir, lebih kurang gitu. Kalau Rabi'ah tu lain. Kalau Rabi' itu musim bunga. Musim bunga. Rabi' kan musim bunga. Kan Nabi lahir pada musim, bukan? Baguslah Kak Ajah, semua diiyakan. Maksud saya begini, Nabi lahir pada bulan Rabi', bukan pada musim bunga, tidak. Pada bulan Rabi'. Rabi' apa Kak Ajah? Rabi'ul. Saya jujur, saya tak tahu musim bunga macam mana, sebab saya tak pernah keluar negara ya. Tapi saya difahamkan kalau musim bunga kan,
kalau musim bunga spring tu, panasnya tidak terlalu panas, sejuk tidak terlalu sejuk, betul? Maksudnya dia in between. Dia cantik, nah. Sedang-sedang. Panasnya tidak terlalu panas sehingga sedap berpuasa di siang hari, tidak terlalu panas. Dan malam tidak terlalu sejuk sehingga sedap untuk tahajud pada waktu malam. Sebab dia stable dua tu kan. Itu nak tunjuk syariat yang Nabi bawa itu sangat stable. Tidak terlalu rigid, tidak terlalu longgar. Tapi ideal ya, ideal. Walaupun perpetual, unchangeable, tapi at the same time is very flexible. Contoh, menutup aurat kan wajib. Tidak pernah ada satu tempat pun jangan diubah jadi tak wajib. Wajib menutup aurat. Tapi tengok dalam kita punya dewan ni macam-macam tudung ada. Passion dan patternnya tu kan. So macam saya juga. As long as kita tutup aurat, look at that, unchangeable, perpetual, tetapi dia flexible. Solat di mana-mana boleh, di masjid boleh. Even ada 4 madhab cara solatnya tu kan fleksibel tu. Jadi itulah rahsia kenapa Nabi lahir pada bulan Rabi'. Dan bulan Rabi' ni musim bunga kan, cantik bunga-bunga ni kan. Bila kita lihat bunga, Allah tenang hati kita sebab cantik dan mengeluarkan bau-bauan yang harum sekali. Begitulah akhlak Nabi. Kalau kita lihat, sungguh cantik sekali akhlak Nabi itu. Berusaha untuk menangis. Kalau tak boleh menangis, buat menangis. Sungguh, supaya kita rasa feeling tu. Menangis, tapi jangan mula-mula angkat tangan terus menangis. Jangan. Intro dulu tadi tu. Tak habis lagi doa tadi sebenarnya kan. Ada 5 benda tadi. Tak ingat. 1, pujian. 2, salawat. 3, istighfar. Yang keempat, mintalah doa ke ajah, apa doa sekalipun. Dan dalam doa tu selitkan ya hayyu ya qayyum. Selitkan ya hayyu ya, itu antara nak makbulkan doa. Ya hayyu ya qayyum. Tambah lagi lah ya rahmanu ya rahim boleh. Ya arhamar rahimin, silakan puji Allah. Ya Allahu ya Rahman, puji. Dalam kita berdoa tu selit-selitkan. Tapi nak selit doa tu sesuai dengan apa kita minta. Contoh, kita minta Allah rahmati, jangan baca ya Qaharu ya Jabbar. Jangan. Ya Qahar tu yang perkasa, ya Jabbar yang maha memaksa. Jangan. Kan kita minta supaya dirahmati. Gunalah ya Rahmanu ya Rahim. Tapi ketika minta ya Allah lindungi kami daripada musuh, barulah sesuai ya Qaharu ya Jabbar. Boleh? Barulah tutup dengan apa tadi? Salawat. Doa yang tidak ditutup dengan salawat tergantung-gantung antara langit dengan bumi. Berdasarkan firmanullah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, jangan suara kuat, kecuali pakai mikrofon, itu tak mengapa. Dan dengan suara yang pelan, slow, jangan berapa-apa. Minta apa yang kita sebut tu, sebut satu-satu. Kalau perlu bahasa Melayu, silakan. Bahasa Inggeris, silakan. Sebab kalau sebut bahasa Arab, takut tak sampai. Kita nak minta supaya sembuh daripada COVID, tapi kita minta sembuh daripada ta'un. InsyaAllah Allah Maha mengetahui. Walaupun yang kita minta salah, tapi biarlah kita minta betul. Dan kita feeling. Kita yang kita minta tu boleh kita jiwai. 6. Merenung doa yang sedang dibaca. Ini penting kena tahu maksud doa tu. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa dari hati hambanya yang lalai. Dan yakinlah bahawa Allah akan mengabulkan doanya. Ni optimis, supaya jangan buruk sangka dengan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahawa doa akan dikabulkan. Jangan bila berdoa ya ke, ilmu yoko tu kan, yoko rasa macam payah nak dimakbul.
ha, tak yakin, sangka buruk pada Allah. Nah, kita tahu, ya Allah, saya banyak dosa, saya ni lemah, tapi Engkau Maha Pemberi, ya Allah. Gitu. Sentiasa baik sangka pada Allah. Inni ala husni dhanni abdi. Allah berfirman dalam hadis qudusi, saya ikut apa yang diprasangkakan sangkaan hamba. Gitu. Kalau sangka baik, insya-Allah. Kalau tidak, ya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin du'aan ka'ani. Du'aan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Berdoalah kepada Allah, dan sudah tadi kamu harus yakin bahawa Allah akan mengabulkan doa kamu. Diketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai juga lupa. Ini siapa yang sebut ni? Hadis kan? Siapa yang sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita yakin 100%. Jangan kata Nabi, kalau orang salih sebut pun kita yakin. Tambah kalau dia wali Allah, lagi kita yakin. Untuk makbulnya doa itu ataupun makbulnya permintaan itu, permasalahan itu, hendaklah kita yakin dengan orang-orang yang salih. Tapi dia kena orang-orang yang salih betul lah. Maksudnya ulama akhirat, bukan ulama dunia nak masyhur dan sebagainya. Dulu, zaman dulu, saya nak cerita bagaimana kalau kita yakin dengan ulama, especially wali Allah yang salih lah, yang terkenal salih, ada kebaikannya walaupun nampak pelik. Dulu dekat Yaman ada seorang wali Allah yang terkenal, namanya Habib Umar Ba Makhramah. Ini lain pelik sikit nama ni. Siapa yang di sini ada marga Sayyid ataupun Sharifah, barangkali tahu ni. Dia banyak kan, ada Al-Haddad, ada Al-Jufri, ada dia asalnya bukan As-Sagaf, asalnya As-Saqaf. Sebab orang Arab dia tak pandai, bukan tak pandai, lahjahnya sebut qaf tu jadi ga, tu jadi Sagaf tu. Asalnya bukan Sagaf, asalnya Saqaf. Kakak saya nama tak jadi Kalau tak, saya nak sebut nama kakak saya tadi. Sebut? Tak apa, saya sebut. Tapi nanti dia dengar pula. Tak, saya nak sebut satu je. Orang Arab kalau sebut qaf, dia akan jadi ga. Orang Arab kalau Pepsi itu satu, tu salah satunya tu Pepsi itu. Orang Arab kalau pergi musafir, dia tak bawa galen isi air, tapi dia bawa apa? Kulit kambing. Dia buka kulit kambing tu, dibuangkan semua lemak-lemak, dijemur tengah panas, dan dia akan jahit. Jahit, kemudian dia buat lubang, situlah diletaknya air. Yang itu namanya qirbatun. Namanya qirbatun. Qafarabata qirbatun. Qirbatun itulah nanti yang akan jadi qolah, yang kita sebut air 2 qolah tu. Ingat lagi tak bagaimana ukuran air 2 qolah? Tak ingat lagi. Satu jari, satu hasta 6 jari. Dekat Al-Falah ni ada air qolah tak? Ada kan? Itu bukan 2 kolah lagi, tu berkolah-kolah tu. Kira kolam dah tu. Boleh menyelam dalam tu. Tolong diingat ni, tolong diingat sampai bila-bila. Ilmu disimpan dalam dada, ya. Ukuran 2 kolah itu bukan banyak mana. Iaitu cara tradisional. 1 hasta 6 jari. Cuba kita buat semua supaya nanti dapat ingat. Sebab kita buat tangan sendiri. Cuba sama. 1 hasta ni 6 jari. Cuba buat. Sebab kita ingat tangan kita. Ini panjang, tinggi dan lebar. Tu je.
Bukan banyak mana air 2 kolah tu, maksudnya lebih daripada itu, mungkin 4 kolah, mungkin 6, 8 dan sebagainya. Air dekat kita tu itu mungkin berkolah-kolah dah tu. Dia tak banyak mana, satu hasta. Ini ukuran ni standard seluruh dunia, tapi secara tradisional lah, satu hasta 6 jari. Ni kan jari ni 5, pinjam jari Bang Haji satu lagi 6. Ini panjang, lebar dan tinggi. Itulah dia tak banyak. Itulah air banyak kalau dalam istilah fiqah. Air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah, air ni kalau dibuka dan jatuh tahi cicak, maaf, tapi tak pecah pun, okey je, cantik je. Boleh tak diminum? Tak boleh, sebab air ni di kategori air mutanajjis, sebab dia kurang daripada 2 kolah kan. Tapi kalau kolah kita tu jatuh tak cicak kat situ, boleh tak kita guna? Tunggu dulu. Pastikan berubah tak salah satu 3 ni, bau, warna dan rasa. Kalau mana-mana satu berubah, tak boleh pakai lah tu. Tapi biasanya kalau saya tai cicak, okey lagi. Jangan kata tai cicak, dengan cicak sendiri jatuh dalam tu. Anyway, yang saya nak cerita bukan itu Yang saya nak cerita apa tadi? Kambing tadi, kulit kambing. Kulit kambing tu dipanggil qirbatun. Qirbatun. Akhirnya orang Arab dia jadi sebut girbatun. Asalnya apa tadi? Qirbatun jadi ji. Girbatun. Sampai dunia kita Melayu akhirnya terkenal dalam kitab Jawi Lama, nama apa Bang Haji? Namanya gareba. Namanya gareba. Siapa yang mengaji kitab Jawi Lama, 2 gareba, maksudnya 2 kolah. Nak cerita tadi qaf itu jadi ga. Cerita tadi jangan kata hadis Nabi, jangan kata ayat Al-Quran. Kalau ulama sebut wali pun kita dah yakin. Ada orang ni datang jumpa seorang wali, namanya Habib apa tadi? Umar Bamakhramah. Habib, saya ada masalah. Khair, apa? Satu, perniagaan saya tak berapa maju lah Habib. 2, kuda saya mati. Waktu tu memang perjalanan kenderaan adalah kuda ya. Maksudnya kenderaan nak pergi ke mana-mana tu dah tak ada dah. 3, saya belum lagi pergi haji selama-lama ni. 4, 3 orang anak perempuan saya tak kahwin lagi. Bukan seorang tu, 3 orang tak kahwin lagi. Khair, kata Habib ni tadi, rumah kamu ada mancis ya? Ada. Ihriq darak, bakarkan rumahmu. Tunggu dulu, jangan balik dulu. Cerita ni tak habis lagi ni, takut nanti dibuat kat rumah nanti. Ya Allah, Habib kan dengar tadi permasalahan saya, perniagaan tak maju, kuda mati dan belum sempat pergi haji lagi, dan anak saya 3 orang tak kahwin lagi. Ini kan what so called masalah kan. Nak bakar pula rumah, ini masalah. Tapi beliau ni, ini cerita para wali memang pelik sedikit kalau kita orang dengar memang agak itu dahsyatnya sampai tahap ni. Tapi dengar dulu ya. Ya Allah, tapi kalau nak dibuat, apa lagi yang tinggal? 4 tadi dan problem ni bertambah lagi, accumulated. Tambah lagi, kalau begitu macam mana? Bagi tahu dengan isteri yang Habib suruh bakar rumah. Apa tu saya tambah lagi kalau perempuan. Tapi dia percaya pada Habib ni tadi melebihi segalanya. Akhirnya dibakarnya rumah tu. Cerita ni cerita betul ya. Tapi cerita zaman dululah, bukan sekarang. Terbakar rumah tu. Akhirnya dah ramailah orang datang tolong. Siapa yang dalam rumah tu semua keluar. Dah tak sempat nak selamatkan barang-barang. Mungkin rumah tu rumah yang simple, tak macam rumah sekarang ini kan. Termasuk yang keluar tu siapa? Anak perempuan yang 3 orang tadi tu. Ketika keluar tak sempat nak pakai niqab. Ni kan pakai niqab sekarang ni, tak sempat. Dah api dah marak. Akhirnya suang keluar begitu sajalah.
Masya Allah, maaf ya, rupa-rupanya tiga-tiga ni sangat jelita sekali. Bila orang yang pakat tolong tadi tu tertengok jugalah anak perempuan ni tadi, akhirnya Masya Allah, ni sesuai untuk anak saya ni. Dia pun datang jumpa Habib ni, Habib, kahwinkan anakmu dengan anak lelaki ke, InsyaAllah perniagaan kamu saya akan bantu dan saya akan supply whatever lah. Habib ni kata khair, kan dah seorang kahwin. Yang seorang lagi, Bib, kahwinkan anakmu dengan anak lelaki ku, InsyaAllah bukan sakat kuda, unta saya boleh bagi. Seorang lagi, Bib, kahwinkan InsyaAllah anakmu dengan anak lelaki ku, ya, InsyaAllah kalau sakat urusan haji umrah tu InsyaAllah khair sahaja. Tu yang katanya barakah tadi tu. Tapi jangan buat ni untuk diingat dan untuk tahu saja. Saya nak bagi tahu satu, betapa orang zaman dulu menjaga anak gadisnya sebegitu sekali sampai orang tak tahu itu sejelita macam mana bahasa Melayunya, sejelita-jelita anak sampai peristiwa itu berlaku baru. Yang kedua adalah wali-wali ini memang begitu. Cuma kita tak, wallahu alamnya, cuma para wali yang mengenal wali. Sebab itu jangan rendahkan para wali, sebab mereka pun dapat ilham daripada Allah. Moral of the story itulah dia. Kalau kita tengok orang saleh betul amalan dan dia pun terkenal dengan saleh, janganlah kita nak rendah-rendahkan dia. Takut-takut dia berdoa, tapi kalau wali-wali yang benar, dia tak doa keburukan pada orang. Saya pernah dengar cerita Tok Kenali. Tok Kenali, dia berdakwahkan tak sunyi daripada kata-kata orang, cemuhan. Beliau, maaf ya, tak doa pun orang tu jadi apa tak. Instead of dia guna perkataan BODOH, dia tak pernah guna. Dia akan kata gini, orang itu tak cerdik. Tidak cerdik, sama lah maksudnya kan. Tidak cerdik itu dalam kurungan bawau dalwau bawau dalwau, bukan bawau dalwau. Itu sedap tu. Itu lain. Ini bawau dalwau. Masya-Allah. Tengok wali-wali Allah, sebab takut apa yang disebutkan tu jadi doa. Sebab itu kita jangan kata orang, jangan ni orang. Doakan yang baik-baik. Kalau anak degil sekalipun, ketika pukul, tapi jangan ghair mubarrih, jangan pukul kat muka, takut nanti berdendam budak tu nanti ya. Pukul kat tangan boleh, kat punggung, tapi bila kita pukul, kita sambil tu doa, ya Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang saleh, anak yang baik gitu. Sebab itu orang dulu sebut kataan bahlul. Bahlul kalau zaman sekarang kan jadi negatif. Walhal bahlul itu adalah seorang figure yang Masya Allah sangat dekat pada Allah. Ceritanya panjang kan nanti. Yang keenam sudah ya. Yang ketujuh, dianjurkan untuk merendahkan suara tatkala berdoa, kecuali jika untuk mengajarkannya kepada orang lain. Memang kita berdoa juga banyak tahun juga, tapi kadang-kadang sebutan tu tak tepat. Jadi kalau ustaz ataupun imam tu berdoa dengan mikrofon, hikmahnya apa? Hikmahnya satu, yang tak hafal doa dia boleh hafal, yang sudah hafal tapi sebutannya salah dia boleh perbetulkan, dan orang yang mengantuk tidur paling kurang dia dengar, paling kurang. Yang keempat, jin-jin iblis takut ni kalau dia baca ayat Quran ke doa ke. Sebab tu kalau baca Quran di rumah tidak mengapa sedikit kuat, tapi jangan menjerit-jerit, supaya tersebar luas dalam rumah tu. Bilik-bilik yang dah banyak bulan tak buka pintu bilik tu, supaya suara tu masuk dalam bilik tu. Kalau kita tak baca juga, suruh radio yang baca. Pasang radio, tekan CD tu yang baca surah Al-Baqarah. Jangan tak dibaca. Rumah jangan tidak dikhatamkan. Saya dah cerita dahulu kan. Ingat lagi bulan lepas cerita tentang orang baca Quran
tempat lain. Itulah yang biasanya sebab kita. Rumah kita jangan tidak dikhatamkan Al-Quran. Saya cerita wali lagi, cerita tentang wali lagi. Di Yaman juga ada satu tempat namanya Masilah. Di situ ada seorang alim perangkat wali namanya Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Namanya apa tadi? Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Beliau ada anak buah namanya Abdullah juga, tapi Abdullah ibn Umar ibn Sumaid. Pendek cerita, dia panggil anak buahnya, "Ya Abdullah, pakcik nak tanya." Ni cerita kewalian ya, cerita kewalian kadang-kadang tak terjangkau akal kita, tapi memang berlaku, ditulis dalam kitab-kitab ulama. Kata beliau, "Saya lihat rumah kamu beza dengan rumah orang lain dekat Masilah ini. Rumah orang lain bumbungnya sama je, selari, tapi rumah kamu menonjol sedikit daripada rumah orang lain. Contoh, ini rumah orang lain, dia menonjol sedikit ni dalam pandangan kasyaf, pandangan kewalian. Dan bilik tidur kamu lebih menonjol daripada ruang lain dalam rumah kamu. Apa rahsianya? Pakcik, kami bina rumah ni seperti nasihat pakcik dulu. Satu, bina dengan duit yang halal, jangan sekali syubhah, lebih-lebih lagi haram. Dua, hendaklah niat baik. Apa niat baik? Nak belajar agama, nak jaga keaiban isteri dan anak-anak supaya tertutup aurat, kemudian baca ta'lim, baca Quran, bermaulid dan sebagainya, qasidah. Cuma ada cuma special. Setiap ruang dalam rumah saya ni saya khatamkan Al-Quran walaupun sekali. Di tempat bilik, ruang tamu khatam, dapur khatam, dekat tangga khatam, dekat bilik rehat khatam, dan paling selalu saya khatam dekat bilik tidur. Sebab tu bilik tidur tu menonjol dari yang lain. Rumah kita kesian, kita dah duduk 30 tahun sekali pun tak khatam. Kesian tiang, tingkap, kapet, aircon. Bertanya dia, bila tuan kita nak khatam? Rumah sebelah tu dah 40 kali khatam. Tak mengapa seorang satu juzuk, seorang tu. Tak semestinya kita seorang 30 juzuk. Tak semestinya. Maksudnya kita 7 orang, satu hari 7 juzuk. Esok hari sambung pula juzuk ke-8 sampai ke-14, macam tu. Ini jangan minta diskaun lagi ni. Kalau tak juga kita khatam, ahli keluarga pun tak khatam, biar radio yang khatamkan, ataupun YouTube. Buka YouTube, surah Al-Baqarah ke, sambung lagi, paling kurang rumah tu mendengar bacaan Al-Quran. Itu kesian rumah kita, sebab banyak tahun tak pernah dikhatamkan. Biar dia bangga dengan rumah orang lain. Itu juga nanti jadi pendinding untuk yang duduk dalam rumah tu. Dianjurkan untuk merendahkan suara tatkala berdoa, kecuali jika untuk mengajarkan kepada orang lain. Yang ke-8, mengulang-ulangkan doa, mengulang-ulang doanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai perkara tersebut, hal tersebut. Paling sedikitnya adalah diulang sebanyak 1 kali. Berdasarkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyad'u thalathan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, suka mengulang doanya sebanyak 3 kali. Wa yastaghfira thalathan, juga beristighfar sebanyak 3 kali. Istighfar yang jangan ditinggal, istighfar apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Hadis, siapa yang man qara'a, siapa yang baca istighfar ni tadi, wa huwa muqinun bihi, dia yakin. Nak yakin kena tahu translationnya itu siang hari, dan dia meninggal pada waktu siang sebelum malam, ahli syurga orang tu. Dan siapa baca malam, yakin meninggal sebelum pagi, ahli syurga. Ini sebenarnya satu offer yang besar untuk kita, tinggal buat tak buat je. Itu pun berapa? At least 2 kali je, siang sekali, malam sekali.
Siang tu apa dia? Siang, pagi, tengah hari dan petang tu namanya siang. Punyalah panjang jamnya tu. Tapi sekali je baca, tapi syarat yakin. Meninggal ahli syurga. Malam punyalah panjang, daripada malam sampai subuh. Fajar apa namanya tu? Fajar sadiq. Fajar ada dua kan Kak Ajah? Satu fajar sadiq, satu lagi fajar bulan depan bagi tahu nah. Satu fajar kadhib, fajar bohong. Satu lagi fajar sadiq, fajar betul. Macam mana nak beza Kak Ajah? 10 minit, 15 minit approximately sebelum waktu subuh akan keluar fajar. Fajar maksudnya cahaya pagi, tapi dia menegak halus. Kita pun tengok jadi confused. Tu yang jadi kadhib tu. Kadhib maksudnya bohong. Kita jadi confused. Nak kata dah subuh, surrounding kita masih gelap, tapi nak kata tak subuh lagi dah keluar fajar cahaya, sebenarnya dia bohong kita je. Sebab tu dipanggil fajar bohong, fajar kadhib. 10 minit lepas tu dia akan bertukar melintang pula, cahayanya lebih kuat dan boleh dilihat dekat ufuk. Ini betul-betul masuk subuh. Sebab tu dipanggil fajar betul, fajar sadiq yang betul. Itulah masuk waktu subuh. Kalau masuk fajar kadhib, itu waktu untuk imsak. Boleh kita berhenti ketika itu, sunat, ikut sunnah Nabi. Baik. Diulang 3 kali. Nabi jangan dilupa tadi istighfar tadi Sayyidul Kalau kita baca selepas solat, masya-Allah. Lepas solat lagilah, tadi minimum berapa? 2 je kan? Lepas solat, masya-Allah 5 kali. Ya Allah, kita ni banyak dosa. Jadi kita baca istighfar banyak-banyak. Bertawasul, saya dah cerita tak tentang istighfar? Cerita Imam Ahmad Ibn Hanbal bulan depan. Sebab saya rasa saya dah cerita ni dulu, cerita Imam Ahmad. Dah memang tempat ini. I'm very certain tempat ini. Pasar roti. Nanti tanya dengan Kak Ajah pasar roti itu ya. Imam Ahmad pasar roti. Ingat kan? Apa amalan beliau Kak Ajah? Istighfar je pun. Astaghfirullah je. Astaghfirullah. Akhirnya Allah kabulkan doa dan makbulkan permintaan pembuat roti tadi tu. Apa permintaan dia last Kak Ajah? Imam Ahmad. Tu kira baguslah tu. Maksudnya ramai yang ingat lagi. Alhamdulillah. Bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, di antaranya lafaznya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah ya Muhammad. Itu kita sebut nama tu. Itu bukan syirik seperti yang didakwa sebahagian orang ya. Ini siapa yang ngajar ni? Ni Nabi yang ngajar ni kepada seorang sahabat yang buta matanya. Ya Rasulullah, doalah untuk saya, untuk Allah kembalikan penglihatanku. Nabi kata in tasbir fa dzaka khairun lak. Kalau kamu sabar, that is better for you. Ya Rasulullah, nak doa juga. Nabi kata kalau nak saya doakan, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Last kali ketiga dia nak juga. Tu Nabi ajar tu. Berwuduk dan kamu solat, tu yang namanya solat hajat, walaupun tak disebut nama hajatnya. Dan doa dengan doa ini, Masya Allah. Lepas tu matanya terbuka matanya tu. Ini antara doa boleh kalau tuan-tuan perempuan nak guna. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maksudnya ya Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad. Tu maksudnya. Perbahasan ni panjang ni. Perbahasan ni panjang sehingga sebahagian orang agak keliru sedikit. Tapi bagi orang yang tak keliru, ya tak keliru, sebab ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi, sebutkan hajat, fataqdi li Allahumma syafi'hu fiyya. Ada terjemahan kan bawah tu, artinya ya Allah, boleh dalam 5 minit lagi, boleh ataupun 10 minit. Sebab kita mula tadi lambat kan. Siapa yang suruh lambat tadi? Bukan,
Yang lambat tadi kerana jam tadi kan. Semua kita nak awal kan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan perantaraan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang rahmat penyayang. Wahai Nabiku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh siapa nak bagi nama anak Muhammad, biar double M, jadi Muhammad. Kalau dekat Western biasa dia guna Mohammed, M-O-H-A-M-E-D. Tak apalah, yang penting yang kita maksudkan itu Muhammad. Baru ni ada anak murid saya dapat anak dan bagi nama, adalah nama tu Hamzah. Tak apalah, sebut juga, mudah-mudahan dia tak dengar ya. Hamzah. Saya kata kalau Hamzah itu maknanya masih sama-sama lagi. Tapi kalau Hamzah, itu sure. Siapa? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata begini, mudah-mudahan dia tak ingat, dia tak tengok, mudah-mudahan ya. Dia kata isteri dia nak sangat nama tu. Isteri dia nak sangat nama tu. Dia maksudkan Hamzah, tapi tulisannya Hamzah, Hamzah kan. Tak ada H. Dia jadikan sebutan, kadang-kadang tak ada H kan. Dia pun tanya pendapat saya, macam mana pendapat Ustaz. Saya kata kalau alasannya begitu, khairlah, tak mengapa. Sebab isteri dia nak sangat, anak pertama pula tu, dan keluarga dia nak sangat. Tapi sebolehnya biarlah cukup dengan H, sebolehnya lah. Macam Makkah juga kan ditulis jadi Mekah, M-E-C-C-A, asalnya adalah Makkah. Yang penting dalam tulisan Arab itu yang penting tu, supaya lengkap makna. Kalau tak lengkap makna, jangan sebarang bagi nama lah. Tapi zaman sekarang alhamdulillah kita dah boleh cari di internet, dan untuk kita confirm balik, tanya dengan ustaz-ustazah yang pandai bahasa Arab tu. Sebab nama ni penting. Al-ismu yadullu ala al-musamma. Orang tu selalunya mengikut namanya siapa. Kalau namanya tu maksudnya baik, insya-Allah baik. Kalau tidak, takut-takut bukan semestinya. Perangai, betul ke Aja? Saya dulu ada senior saya, mudah-mudahan dia tak tengok juga. Sebab yang saya cerita ni semua betul, bukan reka-reka ni, supaya memang saya cerita benda yang betul. Nama dia apa? Rahmatullah. Sedap. Senior saya ya. Saya waktu tu tingkatan 1 sekolah agama, dia tingkatan 2, 3 gitu. Nama beliau Rahmatullah, tapi perangainya Masya Allah. Tu nak cerita tu tadi tu. Tahu maksud saya? Namanya Rahmatullah. Rahmatullah maksudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi panggilnya Ya Allah. Ya Allah tu Masya Allah, maksudnya ganai lah. Betul. Tapi Kak Jah, saya sangat yakin dia insya-Allah jadi orang yang baik. Betul. Satu ketika saya pun dah pergi ke Semenanjung, dia masih di situ. Maaf, bukan nak cerita ni, tapi terpaksa cerita juga. Satu malam bulan Ramadan, kami i'tikaf. Saya tengok orang depan saya tu daripada tadi dia qiyamul lail dan dia berzikir begini, dia pakai kelubung. Saya pun tengok, ya Allah, kagum saya tengok. Tak mengantuk-mengantuk sebab dia begini. Kalau begini lain, tu lain. Dia konsisten. Konsisten. Kalau itu ada harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lepasnya kami kan ada sahur waktu tu. Rupa-rupanya bila dibuka kelubung dia, siapa tu? Rahmatullah tadi tu. Sebab tu bagi nama anak elok-elok itu adalah doa, 40 orang berdoa insya-Allah. Baik, yang terakhir, dah habis ni kan. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menghadap kepada Allah dengan perantaraanmu
dalam keperluanku ini sebutkan hajat. Apa hajat kita tu? Dalam hati pun tak apa. Salah satu cara juga adalah bila baca Fatihah, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau boleh pejam mata, hadirkan apa niat tu. Tak payah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis barulah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat pertolongan untukku. Itu yang kita minta. Untuk dapat syafaat Nabi ada satu salawat khas. Ikut saya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Semua dah tahu doa ni dalam buku kecil tu, amalan orang soleh tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal. Nabi sebut man qala, siapa yang baca salawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya syafaatku walaupun sekali. Tapi kita kalau boleh berapa kali sehari, 100 kali pun okey dah. Walaupun tak disebut berapa kali, sekali sebut dah dapat syafaat. Jangan tinggal. Ini antara salawat yang jangan ditinggal. Sebab yang namanya syafaat tu pelik. Yang nama syafaat tu pelik. Begini, katalah kuliah saya pagi ini adalah daurah, nak masuk mesti berbayar. Contoh, bayarnya bukan sedikit, tu 100. Ketika saya mengajar sebegini, saya tengok ada macam orang je buka pintu tu. Saya pun tengok, Masya Allah, saya kenal tu 3 orang anak murid saya tu. Saya tanya dengan Kak Ajah Salwa, contoh, Kak Ajah, kenapa mereka tu menelek-nelek tu ya, dan nak masuk macam tertutup je? Kak Ajah pun explain, Ustaz, sebenarnya ni daurah, jadi setiap yang nak masuk tu kena bayar setiap seorang berapa ratus tadi? 100 ringgit. Oh, saya pun faham. Terima kasih Kak Ajah. Kak Ajah, atas kapasiti saya sebagai seorang penceramah, tolong izinkan 3 orang tu masuk tanpa bayar maksudnya. Agak-agak Kak Ajah Salwa izin ke tak? Kalau tak izin saya balik. Sebab saya guna saya punya privilege. Dan saya minta lagi mereka, wala dah lah tak bayar, dah lah datang lambat. Contoh, kita dah setengah jam dah ni. Saya kata, tolong Haji, 3 orang Haji tadi ni, Haji, depan ni sekali Ji. Agak-agak penganjur akan halang saya buat begitu tak? Takkan, sebab saya yang minta. Itu nama syafaat. Syafaat, dia boleh breach the rules and regulations. Walaupun peraturan macam tu, tapi kerana besarnya syafaat itu, begitu. Sepatutnya contoh, orang tu masuk neraka tu, tapi dapat syafaat Nabi, tak masuk neraka. Itu mahal namanya syafaat itu. Dia seperti jalan pintas. Kerana itu jangan tak minta syafaat. Antara khusus untuk kita dapat syafaat, salawat tadi itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.